Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد فيا أيها المسلمين والمسلمات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan siap, para ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Masjid Sultan Abdul Aziz Shah, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mempermudahkan bagi kita jalan untuk menimba ilmu pengetahuan, yang mana balasannya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan bagi kita jalan untuk menuju ke syurga nanti insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali pengajian Mastika Hadis kita. Dan kita pada pengakhiran hadis yang panjang yang lepas yang telah saya bacakan pada bab beriman kepada adanya hari akhirat. Hadisnya sangat panjang dan kita telah pun membaca hadisnya sampai habis. Kemudian kita telah pun mendengar terjemahan hadis ini, yang mana Nabi menceritakan tentang saat-saat kedatangan kiamat, kedatangan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, sehinggalah pengakhiran muka bumi ini dengan tiupan sangkakala yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kegerunan dan kedahsyatan hari kiamat itu kepada orang-orang kafir, kerana orang-orang yang beriman telah dimatikan oleh Allah sebelum berlakunya kiamat lagi. Kemudian Allah telah menetapkan rencananya, tidak ada lagi manusia yang menyebut namanya di atas muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan kiamat, yakni kiamat besar. Muslimin muslimat rahimakumullah, sedikit huraian kepada hadis yang panjang yang lepas, iaitu apabila sampai masa berakhirnya umur dunia ini, maka menurut ayat 68 daripada surah Az-Zumar, di antara surah yang menceritakan tentang akidah ialah surah Ghafir dan surah Az-Zumar. Saya ingat banyak kali saya pesan kepada muslimin muslimat sekalian agar mempelajari tafsir bagi surah Az-Zumar dan juga surah Ghafir. Surah Az-Zumar dan surah Ghafir. Kerana dua surah ini adalah di antara dua surah yang paling banyak menceritakan tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada menceritakan tentang sedikit kiamat. Kiamat itu diceritakan agar Allah nak tunjukkan kepada manusia ni jangan sesekali mensyirikkan dia dengan sesuatu nanti, kerana apabila kiamat datang kamu tidak lagi dapat melepaskan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja dan ikutilah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana di dalam surah Az-Zumar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-68, surah yang ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Surah Az-Zumar ayat 68 yang bermaksud, dan sangkala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ayat ni jelas kepada kita bahawa nanti makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi akan mati kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang melibatkan alam malaikat. Ada malaikat tidak akan mati ketika berlakunya kiamat, sebab mereka berada di alam akhirat. Seperti malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat Ridwan, penjaga syurga. Ini di antara, tapi malaikat tu pun kita tahulah, malaikat itu makhluk ciptaan Allah juga kan. Walaupun Allah tak matikan ketika berlakunya kiamat, mereka tetaplah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat hamlatul arsh, malaikat pemikul arash. Kerana malaikat pemikul arash itu, yang ni pun banyak kali saya ulang, apabila kita menceritakan, mengkhabarkan tentang kebesaran Allah, betapa Allah telah menciptakan malaikat hamlatul arsh, malaikat pemikul arash Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat pemikul arash ini di waktu dan ketika ini dalam keadaan saya duk bagi ceramah ni, dalam keadaan kita berada di dalam Masjid Sultan Abdul Aziz Masjid Jami' ni, malaikat yang memikul arash itu ada 4, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4. Dalam hadis Nabi kata malaikat pemikul arash itu ada 4. Dan satu malaikat itu, nak ceritakan hebatnya Allah tu, satu malaikat itu antara daun telinga dan bahunya ialah dengan jarak 70,000 tahun perjalanan. Itu satu malaikat hamlatul arsh, antara daun telinga dan bahu. Nabi kata macam tu, jangan pandang telinga saya, jangan pandang bahu saya lah. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Perkara ghaib. Cuma Nabi kata malaikat pemikul arash ni, satu malaikat itu, hebatnya malaikat itu, jarak antara daun telinga dan bahunya saja adalah sejauh 70,000 tahun perjalanan mengikut kiraan Allah Subhanahu wa taala. Besar mana? Jangan fikir banyak-banyak. Cukup sekadar kita beriman dengan perkara yang ghaib. Wa yu'minuna bil ghaib. Ada berapa malaikat yang memikul arash tu sekarang ni? Ada 4. Dan apabila berlakunya kiamat, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samani wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samani. Apabila berlakunya gegak goncangan, gegak gempita, goncangan kiamat, Allah akan menambah malaikat hamlatul arsh menjadi 8. Bayangkan dahsyatnya kiamat tu. Nak cerita dahsyatnya kiamat, daripada 4 malaikat yang memikul arash, Allah tambah jadi 8. Malaikat yang sangat hebat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita memang tak akan terfikir bagaimana kedahsyatan kiamat itu, melainkan apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga daripada kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang merasai hanyalah iman kita. Yang merasai hanyalah iman kita. Kita tak mampu nak macam mana agaknya kiamat ni. Daripada malaikat pemikul arash tu 4, Allah tambah jadi 8. Sepertinya kiamat itu hampir menggegarkan arash, sehingga Allah menambah malaikat jadi 8. Tiba-tiba kita kata apa? Kau minta cerai, nanti bergegar arash. Perempuan minta cerai, bergegar arash. Amboi.
Hebat sangat, minta cerai. Ceraikan aku. Suami flying kick, sepak, tendang, tampar, terajang, nafkah tak bagi kan. Jadi pancing bag. Lepas tu perempuan tu kata, ceraikan saya abang. Oh berani kau minta cerai, bergegar Arash. Dia ingat apa? Kalau orang tak belajar, dia percaya oh bergegar Arash kalau minta cerai ustaz dia. Tak beranilah saya minta cerai dengan suami saya walaupun hari-hari dia sepak punggung saya kan. Ini muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis tu hadis palsu lah. Minta cerai bergegar Arash tu menyalahi kesahihan ayat Al-Quran dan hadis sahih yang Nabi katakan malaikat pemikul Arash tu ada 4. Bila berlakunya gegak gempita kiamat, Allah tambah jadi 8. Ini muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zumar itu tadi, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, ditiup pada kali yang kedua, maka seketika itu mereka bangun daripada kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangkakala itu akan ditiup 2 kali. Satu kali kehancuran alam kiamat, dan kali kedua adalah kebangkitan manusia, dan waktu itu manusia akan diiring ke padang mahsyar. Mereka akan berdiri di padang mahsyar. Berapa tahun? Wallahu alam. Ribuan tahun masanya. Bukan masa yang sekejap kan, daripada semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah manusia kafir yang terakhir mati ketika berlakunya kiamat. Mereka akan dikumpulkan, termasuklah kita semua. Dan pada hari itu, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhih, seseorang dengan saudaranya dia tidak lagi kenal. Kita dah tak kenal siapa saudara kita yang berdiri di tepi kita tu, di padang mahsyar kita tak kenal. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang, walaupun semua dalam keadaan berbogel dan tidak berkhatan, kata Nabi SAW. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, kata, Ya Rasulullah, tidakkah kami saling melihat di antara kami akan aurat masing-masing? Maka Nabi kata pada waktu itu, wahai Aisyah, setiap diri hanya akan memikirkan nasib dirinya sendiri. Sebab tu saya kata kita tak boleh nak bayangkan bagaimana suasana yang kita hanya memikirkan nasib diri kita sendiri. Sebab sekarang ni kalau jadi apa-apa kita masih memikirkan nasib orang lain. Betul tak? Kalau tiba-tiba berlaku gempa bumi, kita masih lagi memikirkan nasib anak, isteri kita, masih lagi kita akan fikirkan. Kalau tiba-tiba berlaku pengeboman, sekarang ni bom jatuh, na'udzubillahi min dzalik, sebagai contoh, kita masih lagi akan memikirkan nasib anak, isteri kita. Kalau pada waktu sekarang ini berlaku ribut taufan, semua hancurkan masjid yang kita duduk ni pun, kita masih akan memikirkan nasib anak, isteri kita. Tetapi pada waktu itu manusia tidak memikirkan melainkan hanya kepada nasib dirinya sendiri. Lepas ni aku nak jadi apa? Itu kedahsyatan padang mahsyar. Kiamat dah lepas dah kan, kedahsyatan padang mahsyar. Sehingga Nabi kata masing-masing kita akan berbogel. Al-Quran kata apa? Yauma yafirul mar'u min akhih. Seseorang dengan saudaranya pada waktu itu dia tidak lagi mengenali. Wa ummihi wa abih, suami dan isteri. Walaupun yang konon mungkin yang berdiri sebelahnya itu adalah isterinya yang paling dia sayang dulu atas muka bumi, waktu itu dia tak tahu pun isteri dia berdiri di sebelah dia. Tak kenal. Wa sahibatihi wa banih, anak dengan ibunya pada waktu itu tidak lagi mengenali satu sama lain. Sekarang kita kenal mak kita, betul? Tengok jauh kenal, bau pun kenal, betul? Tapi pada waktu berada di padang mahsyar tu kita tidak saling mengenali, kerana masing-masing akan mengingati apa nasib dia selepas daripada itu. Yang menyelamatkan kita pada waktu itu, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu yang menaungi kita hanyalah Allah. Kita tidak boleh bergantung pada sesiapa pun. Kan? Umat-umat yang tertentu akan mencari nabi-nabi mereka. Umat Nabi Adam alaihissalam akan mencari Nabi Adam alaihissalam. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa akan mencari nabi-nabi mereka, akan minta pertolongan daripada nabi-nabi mereka. Tolonglah kami
Masing-masing Nabi akan kata apa? Kami tidak boleh membantu kamu pada hari ini. Hanya Allah sahaja yang boleh membantu kamu. Kita umat Nabi Muhammad akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, sebelum Nabi wafat, Nabi kata apa? Tolonglah aku dengan memperbanyakkan selawat kepada aku. Kamu nakkan syafaat, maka perbanyakkanlah selawat kamu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Allah kata apa dalam ayatul kursi, wa ma yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada siapa pun yang boleh bagi syafaat melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh bagi kita syafaat melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka kehidupan pada waktu itu tawakalnya hanyalah kepada Allah. Sebagaimana kehidupan kita sekarang, tawakal kita hanya kepada Allah. Betul tak? Dengan keadaan wabak yang masih lagi ada, kita hanya boleh bertawakal kepada Allah. Kita tak boleh nak menggantungkan harapan kita kepada pihak berkuasa, kepada pihak hospital, kepada pihak agama. Kita tak boleh nak bergantung harap kepada mereka. Sebab apa? Mereka pun sendiri pun sedang menghadapi suasana yang sama dengan kita. Ini baru wabak, belum lagi padang mahsyar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi mereka itu menurut keterangan hadis, maksudnya di antara makhluk-makhluk yang Allah biarkan hidup ialah Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, Israel dan malaikat-malaikat yang memikul arash. Dan yang terakhir sekali mati di antara mereka ialah tiupan yang pertamanya, lalu matilah pada waktu itu sekalian yang bernyawa yang ada di langit dan di bumi, melainkan yang Tuhan kehendaki kemudian matinya. Maksudnya akan ada yang mati pengakhiran, paling akhir mati. Jadi mengikut keterangan hadis, di antara mereka yang mati paling akhir sekali ialah Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan malaikat-malaikat yang memikul arash. Dan yang terakhir sekali mati di antara mereka ialah Israel. Israel ni malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa. Israel. Ataupun kita lebih mengenali sebagai malaikatul maut. Malaikatul maut. Itu malaikat yang terakhir yang akan mati. Kalau dalam hadis qudsi, pada waktu itu yang tinggal di, nak kata alam pun bukan alam lagi dah, alam dah tak ada kan. Yang tinggal ketika itu hanyalah Qadi Rabbul Jalil, zat Allah yang maha agung. Sehingga Allah akan berfirman sendiri-sendiri pada waktu itu. Allah akan berfirman, mana raja-raja yang hebat di dunia dulu, mana raja-raja, mana Fir'aun, mana-mana, tak ada semua. Kemudian Allah akan kata, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi melainkan hanyalah kepada aku. Tinggallah Allah dengan zatnya yang maha agung dan yang maha mulia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah semuanya mati dan segala urusan langit, bumi dan langit dan lain-lainnya berada hanya dalam genggaman kuasa Allah semata-mata, maka menurut keterangan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan Imam Ibn Majah, Allah Subhanahu wa taala bertitah dengan firman-Nya yang bererti, di manakah raja-raja pemerintah bumi dahulu? Di manakah orang-orang yang gagah garang? Di manakah orang-orang yang sombong takbur? Waktu itu. Ini ada dalam hadis qudsi. Hadis Allah menceritakan tentang kehancuran alam, kehancuran dan kematian seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya akan mati. Kemudian Allah akhirnya berfirman, mana? Siapa yang dulu sombong sangat atas muka bumi ini? Siapa yang dulu hebat sangat, rasa pangkat dia paling besar? Kan? Mana Pol Pot? Mana rejim Pol Pot? Betul tak? Mana Nazi? Mana? Tanya habis. Mana? Yang kau nama Amerika tu mana? Kan? Yang namanya Cina tu mana? Tak ada. Tak ada yang tinggal dah pada waktu itu melainkan zat Allah yang maha mulia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah
Ghafir ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Yang bermaksud yaitu pada hari ketika mereka keluar daripada kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Allah akan tanya, kerajaan pada hari ini milik siapa? Mana kerajaan yang hebat-hebat atas muka bumi dulu? Mana raja yang hebat-hebat atas muka bumi dulu? Mana presiden-presiden yang hebat-hebat atas muka bumi dulu? Mana Perdana Menteri, mana menteri-menteri yang hebat sangat atas muka bumi dulu? Maka mana golongan manusia yang menganggap mereka lah yang paling gedebenya, yang paling samsingnya? Mereka yang menganggap mereka lah yang paling hebat atas muka bumi ni, sehingga mereka ditakuti oleh seluruh makhluk lain. Mana pada waktu itu? Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan surah Ghafir ayat 16. Kemudian menurut ayat 68 tadi juga, Allah perintahkan pula supaya ditiupkan sangkakala. Tiupan yang kali kedua, maka dengan serta-merta sekalian yang mati kembali hidup dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah. Sekalian yang mati akan kembali hidup. Kemudian kita tengok pada ayat yang ke-28 daripada surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir. Surah Luqman ayat yang ke-28. Allah kata apa? Ni Allah akan hidupkan kita semua kan? Allah kata apa? Nak tunjukkan kehebatan Allah. Allah kata apa? Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa sahaja. Ia sangat mudah. Daripada sekian banyak ramai makhluk yang ada, daripada kalangan jin, daripada kalangan iblis, daripada kalangan manusia, daripada kalangan malaikat ini, untuk menghidupkan semua makhluk ini, Allah kata seperti aku menghidupkan satu jiwa sahaja. Nah, itu hebat, betul tak? Kita ni ya Allah, apa yang kita ada atas muka bumi, tak ada apa. Pakaian yang kita pakai ni bila kita mati, orang ambil ataupun orang bakar, betul tak? Pinjaman. Tubuh, dulu tubuh kita kuat, sekarang ni makan salah sikit, sakit perut. Minum salah sikit, rasa lemah badan, dengan kencing manis, darah tinggi, jantung, macam-macam penyakit dengan wabak. Tak ada apa yang ada pada kita ni, melainkan semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu Allah minta kita bayar dengan apa? Dengan iman dan takwa. Itu saja, betul tak? Ini tidak perlukan sebarang duit untuk membayarnya. Allah tak minta duit. Kalau Allah minta duit, jenuh kita. Tangki oksigen tu, kalau kita kekurangan oksigen, nak sewa daripada hospital berapa ratus sebulan, betul tak? Nak top up lagi oksigennya, tanyalah pada kawan-kawan kita. Tak usah tangki oksigen ni, bawah masjid ni ada tempat untuk cuci buah pinggang, hemodialisis. Sekali cuci buah pinggang berapa nak kena bayar? 3 kali seminggu. Kalau seminggu tak cuci, penuhlah toksin dalam badan sebab air kencing tak keluar, betul tak? Muslimin muslimat rahimakumullah. Bayangkan, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Allah ingatkan kita kekuasaan dia. Dia nak hidupkan semua makhluk ni hanya seperti dia menghidupkan satu jiwa. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Sayugia diketahui. Masih guna ayat macam lama-lama sikit, pasal ni tulisan Jawi saya ni ayat lama sikit. Maksudnya hendaklah diketahui bahawa tiap-tiap seorang dihidupkan kembali mengikut keadaan yang ia berada padanya ketika ia mati dahulu.
sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang berikut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-84, hadis yang terakhir pada bab beriman kepada adanya hari akhirat, dan hadis yang terakhir yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa kiamat dalam mastika hadis, yaitu an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan taatkan Allah, beramal soleh, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah hidup kembali dengan keadaan yang menyukakannya. Dan sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan derhaka kepada Allah, berbuat jahat, maka dia akan dihidupkan kembali dengan keadaan yang mendukacitakannya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Jelas, kita akan dibangkitkan sesuai dalam keadaan mana yang kita mati. Kalau kita mati dalam keadaan beriman dan bertakwa, dalam keadaan taat, kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Kalau kita mati dalam keadaan yang menyusahkan, merosakkan, mati dalam keadaan bunuh orang, menzalimi orang, buat jahat pada orang, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang jahat juga, sesuai dengan suasana kita mati. Setelah sabit yang demikian, maka sudah semestinya tiap-tiap yang berakal fikiran berusaha pada tiap-tiap saat hidupnya menjaga dan memelihara dirinya daripada melakukan sebarang kejahatan atau kederhakaan, serta sentiasa beramal soleh, supaya ia tidak mati melainkan dalam keadaan mematuhi perintah Allah. Semoga dia dibangkitkan Allah hidup semula dengan keadaan gembira dan bahagia. Jadi kesimpulan pada hadis-hadis berkenaan dengan kiamat nanti, maksudnya akhir kehidupan dunia ini setelah berlakunya peristiwa, sebagaimana kita kata filem lah, ia seperti sebuah filem kan. Berlakunya kiamat kecil, berlakunya rusuhan, berlakunya kedatangan Dajjal, kemudian datang pula Ya'juj dan Ma'juj, kemudian kedatangan Nabi Isa alaihi salam dibantu oleh Imam Mahdi dan sebagainya, untuk menaikkan kembali kemurnian agama Islam ini, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kabus putih yang sejuk yang mengambil nyawa setiap orang yang beriman, dan akhirnya yang tinggal atas muka bumi ini hanyalah orang-orang kafir, dan mereka pada waktu itu saling berebut harta-harta di dunia ini sehingga mereka saling melupakan di antara satu sama lain dan melupakan kepada Allah. Mereka akan saling berbunuh-bunuhan, sehinggalah kemelampauan mereka itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kiamat dalam keadaan mereka tidak menyedarinya, tidak menyangka-nyangka bahawa waktu itu kiamat akan berlaku. Habis tiupan sangkakala yang pertama, Allah akan mematikan semua makhluk, sama ada yang di langit ataupun yang di bumi, kecuali makhluk yang dimatikan hujung-hujung sedikit di masa-masa akhirnya, kan? Dan makhluk yang terakhir sebagaimana yang disebutkan tadi yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah malaikat Israel ataupun malaikatul maut, sesuai dengan tugasnya sebagai pencabut nyawa. Dan tinggallah Allah bersendirian dalam keesaannya, dan Allah akan bertanya dengan keagungannya pada waktu itu, siapakah raja yang paling hebat atas muka bumi. Tak ada siapa pun yang menyawat lah. Kita semua ni tak ada walaupun sebesar berat timbangan zarah pada itu, kita semua hancur lebur, tak ada apa benda bukan atas muka bumi. Nak kata alam pun, alam dah tak ada waktu tu. Yang tinggal hanyalah zat yang maha besar, yang maha agung. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencipta kembali malaikat yang akan meniup sangkakala untuk kali yang kedua. Maka ditiup sangkakala untuk kali kedua, kita berada di alam akhirat yang kekal dan abadi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita sambung pada fasal yang ketiga, hadis yang agak pendek, iaitu di bawah tajuk besarnya penghimpunan makhluk-makhluk ke padang mahsyar
dan perkara yang berlaku di situ sehingga masing-masing menerima balasan. Akhirnya setelah berlakunya kiamat, ditiup sangkakala yang pertama berlakunya kiamat, ditiup sangkakala yang kedua, kita semua ni, Ustaz Rosman ke, siapa yang ada di depan saya ni, semua akan dibangkitkan. Kita akan semua diiring di padang mahsyar. Kita akan berdiri di padang mahsyar. Berapa lama? Wallahu a'lam, tak tahu berapa lama. Kerana kita akan dinilai seorang demi seorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang kafir, Allah nilai lagi dah waktu tu bagi orang kafir. Nanti kita akan bincangkan di belakang tu. Ada dalil mengatakan Allah tidak menilai orang kafir, dia terus masuk dalam neraka. Yang akan dinilai ni orang yang imannya senipis kulit bawang sehinggalah orang yang paling bertakwa. Yang tu akan itu. Kemudian ada juga kelompok yang akan masuk syurga tanpa hisap. Dia akan masuk syurga tanpa hisap. 70,000 orang daripada kalangan umat manusia. 70,000 orang daripada kalangan umat Nabi Muhammad, ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Azan. Kemudian saya akan bacakan satu hadis pendek ni. Kalau sempat atau tak sempat kita baca ayat Al-Quran berkenaan kiamat ni sikit.
محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسلم الفضيلة اللهم محمد Jangan lupa berselawat kepada Nabi, kemudian baca doa selesai pada azan dan menambah apa-apa doa kerana ia adalah waktu mustajab doa. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi ayat yang ke-47 dan Al-Waqiah ayat 49 hingga 50 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Suratul Kahfi, Suratul Waqiah. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ ma'lum. Pada suratul Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan pun seorang daripada mereka. Pada suratul Waqiah ayat 49 dan 50 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kemudian pasti semuanya akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah pun dimaklumi. Itu berkenaan dengan manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Baik, pada mahsyar itu apa? Baik, ayat-ayat tadi maksudnya bahawa setelah sekalian yang mati dihidupkan semula serta dibangkitkan daripada kubur masing-masing, maka Allah himpunkan segenap lapisan manusia. Tidak ketinggalan di antara mereka seorang pun ke padang mahsyar untuk menghadiri perbicaraan dan hukuman Tuhan Rabbul Alamin. Apakah padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu ialah satu bumi yang sifatnya diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hadis yang berikut. Tadi dah hancur dah bumi itu. Jadi Allah ciptakan bumi yang baru, dan ini sifatnya bumi yang baru itu. Hadis daripada An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka qursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah akan himpunkan semua manusia pada hari kiamat di atas satu bumi yang putih kemerah-merahan seperti sebiji roti gandum putih yang baru dibakar. Boleh bayangkanlah macam mana kan? Ini sifat bumi yang Allah ciptakan kembali selepas berlakunya kehancuran alam ini. Bumi yang suci bersih, tidak ada padanya gunung ganang. Tak ada dah waktu itu gunung ganang. Dia panggil pada mahsyar ni seperti padang yang luas, terbentang luas. Yang itu padang mahsyar. Tidak ada padanya gunung ganang ataupun bukit bukau, dan tidak pula ada padanya sebarang tanda atau kesan yang menunjukkan bahawa bumi itu pernah diduduki ataupun dimiliki orang. Huraian, perhimpunan di bumi yang tersebut adalah satu perhimpunan raksasa yang mengandungi rasul-rasul. Siapa yang ada pada bumi itu nanti? Rasul-rasul. Semua kalangan para rasul sama dengan kita semua. Waktu itu manusia semua sama. Waktu itu tak adalah yang jadi ketua. Bayangkan rasul-rasul pun akan jadi sama seperti kita semua. Itu rasul tu. Dah bayangkan kalau sekadar orang tu pangkatnya baru dapat di dunia ni, betul tak? Lagi tak nampak.
Jadi siapa yang akan berada di situ? Di antaranya rasul-rasul, malaikat, jin, syaitan, haiwan dan mana-mana yang berkenaan dengan perbicaraan yang akan diadakan oleh Allah, Hakim yang Maha Adil, Qadi Rabbul Jalil. Muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah suasana ketika berada di padang mahsyar. Tapi kita tak kenal siapa-siapa. Selepas itu barulah diadili, maka ketika itu golongan yang pertama yang akan diadili daripada kalangan para nabi dan rasul. Lepas itulah baru pengikut-pengikutnya. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah umat yang pertama akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita umat terakhir, tapi kita menjadi umat yang pertama akan diadili. Jadi bayangkan muslimin muslimat rahimakumullah, suasana itu akan datang. Yang merasainya hanyalah iman. Betul tak? Kita tidak boleh memberikan sebarang pembuktian daripada segi sains ke, tak boleh. Tetapi kita hanya boleh memberikan pembuktian daripada segi dalil Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehancuran dunia, tentang adanya hari kiamat, hari akhirat, tentang kebangkitan di padang mahsyar, dan kita semua akan diadili. Kita hanya boleh dapat melalui pembuktian daripada Al-Quran dan hadis. Dan hanya iman yang kukuh sahaja yang dapat menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pegangan. Dan kita semua akan diadili, maka waktu itu yang tinggal di sisi kita hanyalah amal-amal kebaikan dan kebajikan yang sesuai sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini, yang kita ikut baginda 100%. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga Firdausnya. Waqina azabannar, Rabbana atina, itu kan waqina azabannar, selamatkan kami daripada neraka. Kerana kalau dah selamat daripada neraka, pastilah yang kita akan masuk ialah ke dalam syurga, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, itulah harapan kita yang kita gantungkan kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, kerana kita adalah hamba yang lemah. Allah Subhanahu wa taala saja yang maha perkasa lagi gagah dan bijaksana. Cukup setakat itu untuk malam ini perkongsian kita. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dan kebajikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk atas kelemahan hawa nafsu serta tipu daya iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Allah, Engkau permudahkanlah bagi kami akan segala urusan keduniaan kami yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu, Ya Allah, dan yang dapat memudahkan kami untuk mencari rezekimu yang halal dan Engkau berkati. Dan Engkau permudahkanlah bagi kami, Ya Allah, akan segala urusan akhirat kami, sehinggalah kami dan ahli keluarga kami dapat masuk ke dalam syurga Firdausmu. Ya Allah, Engkau selamatkanlah kami, ahli keluarga kami, zuriat keturunan kami, jiran tetangga dan ahli masyarakat kami daripada wabak-wabak penyakit, daripada balak bencana, daripada banjir besar, daripada kemarau panjang, daripada ribut taufan. Selamatkanlah Ya Allah kami daripada gangguan iblis dan syaitan serta tipu daya iblis dan syaitan. Selamatkanlah kami daripada tipu daya kelompok manusia yang menentang ajaran agama Islam-Mu, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada tipu daya dunia ini dan harta benda, serta selamatkanlah kami dari tipu daya hawa nafsu kami sendiri. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami para pemimpin yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dan andai kata Engkau mentakdirkan kami menjadi pemimpin, maka jadikanlah kami pemimpin yang beriman dan bertakwa kepadamu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.